Selamat pagi. So hari ini kita akan masuk topik baru iaitu elektrokimia. Okey, sebenarnya tajuk ni Roma dah belajar dah waktu tingkatan 1 kalau tak silap saya. Kalau ingat lah, tapi kalau tak ingat tak mengapa, kita ulang balik dekat sini. Alright. So elektrokimia. Elektrokimia adalah gabungan perkataan di antara elektrik dan juga kimia. Apa yang dimaksudkan elektrokimia? Elektrokimia adalah proses di mana adanya tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Ceritanya mudah macam itu sahaja. Wujudnya tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okey. Sebarang bentuk tindak balas kimia lah. Okey. Terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua jenis elektrokimia yang kamu akan belajar dalam bab ni. Yang pertama adalah sel elektrolitik dan juga sel kimia. Sel elektrolitik dan juga sel kimia. Ada perbezaan di antara kedua-duanya, sel elektrolitik dengan sel kimia. Kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok sel elektrolitik dahulu. Okey. Asasnya masa kamu belajar waktu form 1 dulu, dia macam ni bentuk dia. Kan? Ya. Bentuk asas dia, kalau kamu biasa tengoklah dulu. Dia ada tamu uji. Set tamu uji. Kemudian dia ada bika. Dalam bika tu dia akan berisi dengan larutan. Bika tu dia akan berisi dengan larutan. Saya tunjukkan struktur asasnya dulu. Apa yang kena ada dalam sel elektrolitik. Kemudian kita akan ada elektrod karbon. Saya tunjukkan karbon. Ada elektrod karbon. Kemudian elektrod karbon ni akan disambungkan dengan wayar penyambung. Sambung dengan wayar. Ini pun sambung dengan wayar. Sambung dengan wayar dua-dua tu. Kemudian wayar ni akan disambungkan dengan bateri ataupun sel kering. So yang panjang ni terminal positif, yang pendek ni terminal negatif. So ini adalah struktur asas sel elektrolitik tu sendiri. Sekejap. Itu. Kabel. Baik. So ini belum label lagi, saya lupa pula. Saya kena labelkan dulu. So yang ini kita panggil dia tabung uji. Tabung uji, tempat di mana kita nak kumpulkan gas. Lepas tu pula larutan ni kita panggil dia elektrolit. Kamu boleh conteng dalam conteng pula. Boleh lukis dalam buku panjang buku nota. Sel elektrolitik. Tabung uji, elektrolit. Yang warna hitam tadi tu saya beritahu ini adalah elektrod karbon. Elektrod karbon. Yang ini adalah wayar penyambung. Seterusnya ini adalah kita punya bateri. So lengkap satu set sel elektrolitik. Yang mana elektrolitik sendiri bermaksud proses pemisahan
proses pemisahan dengan menggunakan tenaga elektrik. Kita ada tenaga elektrik iaitu bateri dekat sini yang digunakan untuk mengalirkan arus, kemudian pergi dekat elektrod karbon ni yang ada dua batang ni. So dia akan pisahkan elektrolit ni. Elektrolit ni sebenarnya dalam bahasa lain, bahasa mudahnya kita panggil dia larutan lah. Larutan aqueous yang akan terpisah kepada dua bahagian. Satu cation ataupun ion yang bercas positif, yang kedua cas yang bercas negatif, anion. Okey, tu nanti kita tengok kejap. Tapi ini adalah struktur asas sel elektrolitik. Contoh sel elektrolitik adalah sel elektrolisis yang memisahkan air. Dalam air kita ada H2O tau. Dalam air kita ada H2O. Kita ada hidrogen, kita ada oksigen. Okey, ini adalah air. Bila kita buat proses elektrolitik, sel elektrolitik ni maksudnya apa? Saya letak air lah dalam ni. Saya gunakan H2O sebagai elektrolit, lepas tu saya on benda ni. Jadi air ni akan terpisah. Akan terpisah kepada apa? Kepada dua bahagian, iaitu hidrogen H+ dan juga hydroxide OH- yang akan menghasilkan gas oksigen dan juga gas hidrogen. Dia macam itu. Maksudnya air ni berjaya dipisahkan lah. Air dipisahkan melalui proses elektrolitik ni tadi. Macam mana set dia? Set dia macam dekat atas tu. So ini adalah sel elektrolitik. Manakala sel kimia pula, okey, nak boleh lukis kan? Kalau tak boleh lukis nanti kamu tengok dalam buku nota ataupun kamu tengok dalam buku teks muka surat. Tengok kat sini kamu boleh rujuk gambar rajah pada muka surat 178. Gambar rajah sel elektrolitik muka surat 178 rajah 6.1. Okay, nanti tengok gambar rajah dekat situ macam mana gambar struktur untuk sel elektrolitik. Okay, kita pergi kepada sel kimia pula. Sel kimia dia lain sikit. Okay, gambar rajah dia macam sama tapi dia berbeza sikit saja. Okay, sel kimia pula dia bentuk dia macam ini. Kita ada larutan juga. Kita ada bika. Dan kemudian kita ada larutan yang kita panggil elektrolit tadi tu. Kemudian kita ada kepingan logam ataupun kepingan elektron yang disambungkan juga dengan wayar. Tapi bukan lagi bersambung dengan bateri. Biasanya dia akan disambungkan dengan sama ada voltmeter ataupun mentol. Lampu lah. Sama ada biasa dia gunakan voltmeter ataupun mentol. So kita labelkan dulu. Ini adalah elektrolit. Okay, saya kena ajar slow sikit untuk ni sebab ini kena faham betul-betul Yang ini kita panggil dia kepingan logam. Yang ini pun kepingan logam. So yang ini adalah wayar penyambung. Okay, yang ini adalah voltmeter. Okay, so ini adalah sel kimia. Sel kimia. Sekejap, ada orang masuk. Syai, selamat datang Syai. Okay, saya sambung balik. Ini sel kimia. Sel kimia ni dia tak ada bateri. Dia sebenarnya adalah bateri. Macam ni tu. Sel kimia ni sebenarnya adalah bateri. Kalau kita tengok sel elektrolisis tadi, sel elektrolitik, yang ini bukan bateri. Yang ni bawah ni ada bateri. Bateri ni akan hasilkan tenaga elektrik untuk buat proses pemisahan. Kalau yang sel kimia ni tadi pula, dia sendiri adalah bateri. Bila dia sendiri bateri, bila arus elektrik melalui wayar ni tadi,
So voltmeter ni alat untuk mengesan voltan lah. So voltmeter tu dia ada jarum. So kalau ada arus elektrik, so jarum tu akan bergerak, menunjukkan adanya arus yang bergerak. Kalau voltmeter ni digantikan dengan mentol tu boleh menyala. Sel kimia adalah sel asas yang digunakan untuk menghasilkan bateri. Bateri kita tu, sel kering, energizer ke, everready ke, bateri. Kan gambar bateri kan macam ni kan. Bateri. So dia tulis sini energizer. Ni terminal positif, ini terminal negatif. Bateri ni sendiri merupakan sel kimia. Daripada sinilah terciptanya bateri kereta ke dan sebagainya. Dia daripada proses ni lah. Jadi secara umumnya, gambaran besarnya, dia macam ni. Elektrokimia terbahagi kepada dua, iaitu sel elektrolitik dengan sel kimia. Sel elektrolitik, gambar rajah dia macam ini. Kamu boleh rujuk muka surat 178 buku teks rajah 6.1. Manakala kalau untuk sel kimia, kamu rujuk muka surat, tulis sini muka surat 194 rajah 6.17. Itu ada gambar rajah sel kimia ringkas. Hari ni kita formal sikit. Dia tak macam yang hari Selasa hari tu kita tak formal, kita lebih kepada perbincangan. Hari ni kita formal sikit sebab tajuk ni dia berat sikit. Tapi tak apa, kita akan buat kelas sesi formal ataupun tak formal untuk bagi kamu relax sikit, jangan pressure sangat. So ini gambaran elektrokimia dengan elektrolisis. Sel kimia dengan sel elektrolitik. Seterusnya, apa yang kita perlu tahu sebenarnya dalam bab ni? Kamu kena tahu beza dia. Beza dia mari kita tengok dalam jadual. Saya buat dalam jadual bentuk perbezaan di antara sel elektrolitik versus sel kimia. Perbezaan yang pertama, sel elektrolitik dengan sel kimia. Ini elektrolitik, ini sel kimia. Perbezaan yang pertama adalah dari segi tenaga, penghasilan tenaga. Kalau sel elektrolitik tadi kita ada bateri, so penghasilan tenaganya berpunca daripada dia berpunca daripada tenaga elektrik berubah kepada ada orang masuk. Selamat datang Zafran. Hari ni kita belajar formal sikit. Nanti kalau tertinggal, nanti saya share link YouTube, tengok balik atau salin. Sekarang ni kita tengah cerita pasal perbezaan sel elektrolitik dengan sel kimia. Perbezaan yang pertama, perubahan tenaga. Tenaga elektrik, kalau untuk sel elektrolitik ni, tenaga elektrik dia berubah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Maksudnya ada berlaku proses tindak balas. Kalau sel kimia pula, dia berbeza, dia terbalik. Dia akan berubah daripada tenaga kimia, proses tindak balas berlaku, kepada tenaga elektrik. So ini beza dia. Kerana apa? Kalau kita tengok balik gambar rajah atas tu, yang ini ada bateri. So bateri akan hasilkan arus elektrik, baru berlaku proses tindak balas. Macam ibaratnya kalau kereta kontrol tu, kereta kontrol tak boleh bergerak selagi mana tak ada bateri. Kereta kontrol bergerak tu adalah tenaga kinetik. So perlukan tenaga elektrik, perlukan bateri. Itu sel elektrolitik. Kalau sel kimia pula, dia tak perlukan bateri sebab dia sendiri adalah bateri. Sebab itulah prosesnya adalah tenaga kimia baru pergi kepada tenaga elektrik. Itu beza dia. Ada faham? Kah belum faham? Faham. Fahamkan aja lah ya. Baik. Mari kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam sel elektrolitik. Saya buka. Sekejap.
Contoh delivery ke? Tak. Saya tukar. Okey. Nampak ke ni? Oh, saya lupa nak share. Sat. Oi, masak apa tu? Nasi goreng. Alhamdulillah, sedap. Yang lain dah makan ke? Dia baru sampai sana kan? Oh, harapnya lah. Oh, biasa. Orang jantan masak. Baik. Okey. Sambil-sambil kau masak tu kau dengar je lah ya. Baik. Okey. Yang ini proses elektrolisis. Macam mana proses elektrolisis tu berlaku? Okey. Sekarang ni mari kita tengok sama-sama gambar rajah 3 muka surat berapa ni? Ini muka surat 180. Okey. Yang ini payah sikit nak faham. Okey. Apa? Faham pelan-pelan. Sekarang ni saya cerita pasal sel elektrolitik. Okey, dalam sel elektrolitik tadi saya bagi tahu dah. Ada bateri, ada anode, ada kathod, ada elektrod. Okey. Perkara pertama yang kau kena tahu adalah nama elektrod. Elektrod yang bersambung dengan bateri dekat terminal positif, nama elektrod tu adalah elektrod anode. Manakala elektrod karbon yang bersambung dengan wayar pergi ke terminal negatif, kita panggil dia kathod. Saya ulang lagi sekali Mana-mana elektrod yang batang dia lah bersambung dengan terminal positif dekat bateri, kita panggil dia anode. Elektrod yang bersambung dengan terminal negatif, kita panggil dia kathod. Okey. Yang kedua, kan tadi saya kata dalam ni adalah elektrolit. Dalam bika tu akan ada elektrolit. Okey, macam ni elektrolit ni dipanaskan. So, contoh elektrolit dia bagi dekat sini plumbum bromida. Plumbum bromida. Kau tak payah fikir benda ni macam mana terhasil. Yang kau kena tahu adalah dalam plumbum bromida ni nanti akan ada dua cas. Cas yang pertama, cas positif. Cas yang kedua, cas negatif. Cas ada dua je, positif, negatif. Okey. Tetapi dia tambah sikit. Yang kau kena faham kat sini, cas positif tu terdiri daripada Pb2+, manakala cas negatif tu terdiri daripada Br negatif, Br minus. So ini dua cas ni. Cikgu, macam mana cikgu tahu Pb2+? Tak perlu tahu yang itu. Yang kamu perlu tahu, dalam ni akan ada cas. Saya bagi gambar rajah lain pula. Sana. Buat lukisan macam tadi lagi senang lah kot. Sekejap ya. Berhenti. Dah ambil minyak makan. Sila. Makan. Makan sambil dengar. Yang lain dah makan ke? Okay. Mari kita tengok lukisan saya buat ni Okay. Saya ambil lukisan saya dalam buku teks tadi tu. Mula-mula kita ada bateri. Okay, jangan lukis dulu, fahamkan dulu. Tak boleh lukis, fahamkan dulu. Yang penting kena faham. Yang panjang ni terminal positif. Yang pendek ni terminal negatif. Kemudian wayar ni bersambung dengan elektrod. Elektrod tu elektrod karbon. Batang karbon lah senang cerita. Macam batang pensel dalam tu, itulah karbon. So dia sambung dengan elektrod. Elektrod ni akan direndam dalam bika. Oh, saya tulis bika. Okay. Bika ni tadi akan berisi elektrolit. Elektrolit ni dalam gambar rajah buku teks tu dipanaskan. So anak panah atas tu dipanaskan lah. Panas. Kemudian apa pula yang ada dalam tu? So kita labelkan. Tadi dia tulis kat sini leboran plumbum bromida. Okay. Leboran plumbum bromida. Kenapa leboran? Kerana dia sebenarnya dalam bentuk pepejal. Bila dipanaskan, dia akan melebur lah. Okay. Kemudian yang ini tadi kita panggil dia elektrod.
Ni kena tahu tau, sebab banyak part ni, banyak bahagian kena tahu. So ini bateri. Yang ni wayar lah. Okay, bateri ada dua terminal. Yang ini kita panggil dia terminal positif. Terminal positif. Yang ini terminal negatif. Okay, kemudian tadi saya beritahu maklumat yang kamu kena tahu adalah apabila elektrod batang elektrod, sekejap ada orang masuk. Okay, selamat datang Zulaika. Okay, sambung balik. Apabila elektrod ni bersambung dengan wayar pergi dekat terminal positif. Terminal positif dekat bateri tau. Nama elektrod ni, nama lain dah pula. Nama dia adalah anode. Dekat terminal negatif pada bateri bersambung dengan elektrod ni, dia ada nama pula. Nama dia cathode. Terminal positif nama dia anode. Terminal negatif yang bersambung dekat elektrod, nama elektrod tu elektrod cathode. So elektrod ada dua nama, elektrod anode dengan elektrod cathode. Macam mana nak kenal pasti? Kamu tengok dia bersambung dengan mana. Kalau elektrod anode, kalau elektrod karbon tu, kamu tengok sini dia bersambung pergi dekat yang panjang. Panjang kan terminal positif, dia anode. Kalau yang pendek cinonet ni bersambung dengan elektrod, itu elektrod cathode. So kita ada anode, kita ada cathode. Bateri ni kamu bayangkan gambar bateri lah. Kamu bayangkan kamu letak bateri kat sini. So yang terbonjol tu, kita balik. Macam ni, susunan bateri tu macam ni. So ini terminal negatif, ini terminal positif. Positif tu anode, wayar sambung dekat terminal positif, pergi dekat elektrod, itu anode. Yang negatif, wayar sambung dia pergi dekat cathode. Okay, seterusnya dekat leburan pelambung bromida ni akan ada dua bahan. Bahan yang bercas, sama ada dia akan bercas positif ataupun bercas negatif. Okay, bahan elektrolit ni akan terbahagi kepada dua. Mana-mana bahan elektrolit pun sama ada dia bercas positif ataupun bercas negatif. Kalau bercas positif, nama dia cation. Kalau yang bercas negatif, nama dia anion. Okay, jangan risau, nama-nama ion tu akan diberikan, cuma kamu kena kenal pasti yang mana satu cation, yang mana satu anion. Cation mesti bercas positif, anion mesti bercas negatif. So kalau cation dalam contoh leburan pelambung bromida ni, dia akan tulis macam ni. Dia akan bagi dalam bentuk Pb2+. Nampak tak? Bila ada nampak plus tu, itu cation lah. Seterusnya kita ada bromida. Bromida dia simbol dia macam ni, Br-. So ada nampak simbol tolak dekat sini. So dia adalah anion. So ini cation, ini anion. Mudah saja. Kamu kena kenal pasti dulu. Kalau tak kenal pasti, susah, tak tahu mana satu cation, mana satu anion. Cation cas positif, anion cas negatif. Saya bagi satu contoh, cuba kamu kenal pasti. Okay, saya ada asid hidroklorik. Saya ada asid hidroklorik. Ni contoh Contoh ni saya nak kamu kenal pasti yang mana satu anion, mana satu cation. Dalam asid hidroklorik ni ada dua cas. Dia punya simbol atau formula kimia dia adalah HCl. Jadi bila pecahkan HCl ni, dia akan terhasil H+ dengan Cl-. Soalannya, yang mana satu cas positif? Mana satu cas positif? Koma. Mana satu cas positif? H+ ke Cl-? H+ yang bercas positif, manakala Cl- yang bercas negatif. Nama lain dia, ini adalah cation. Nama lain bagi cas negatif, ini adalah anion. Okay. Nanti saya akan bagi latihan untuk kamu tentukan yang mana satu cation, yang mana satu anion. Okay.
Sekarang ni saya sambung balik cerita kita. Saya ngantuk ke? Okey. Tadi saya kata dalam leburan plumbum bromida ni ada cation Pb2+ dengan Br-. Jadi saya besarkan kat dalam ni. Okey, mari kita tengok. Nah. Sebelum tu saya tulis dulu. Ini anode. Ini sebelah ni cathode. Sebab tadi kan gambar rajah tu dah dibesarkan kan. Okay, dalam ni tadi kita ada ion-ion dia. Okay. Open jap. Mana ni? Okay. So dalam ni tadi kita ada P. Besar je. Kita ada Pb2+. So saya tulislah Pb2+, 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 Pb2+. Berapa banyak Pb dah? Pb2+. Itu yang charge positif. Charge negatif pula kita ada apa tadi? Br-. So saya tulis pula besarnya. Saya tulis pula lagi sekali Br-, 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 pening. Br-, Br-. So dalam ni ada banyak ion. Ion hanya terdiri daripada dua, ion positif, ion negatif. So yang ion positif tu adalah yang ini. Ion positif yang bercas positif, iaitu plumbum Pb2+. So itu cas positif. Yang Br- ni cas negatif. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah dalam elektrolit ni ataupun dalam larutan ni ada dua cas positif dengan cas negatif. Kemudian kita kena tahu pergerakan ion ni akan ke mana. Sebab ion ni akan bergerak, tapi dia nak ke mana. Sekarang ni kita tengok dia ada dua rumah. Satu rumah anode, satu rumah cathode. Satu rumah anode, satu rumah cathode. Jadi sekarang ni kita kena tahu negatif akan pergi dekat mana, positif akan pergi dekat mana. Okey. Ion yang bercas positif dalam kes ni Pb2+ lah. Ion yang bercas positif akan pergi ke cathode. Semua ion positif ni akan pergi ke cathode. Mana cathode? Cathode duduk sini. So, ini pergi kat sini. Ini pergi kat sini. Ini pergi dekat sana. Ini pun dia lari jalan pergi dekat sini. Semua ion yang bercas positif akan pergi ke cathode. Manakala ion-ion yang bercas negatif, Br- tadi tu, Br tolak tu, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke anode. Semua Br tolak tu dia akan pergi ke anode. Okay. Dah pening dah tengok gambar rajah ni. Kalau pening tengok gambar rajah, kamu rujuk balik buku teks tadi, muka surat 180 yang menunjukkan cas positif akan pergi dekat cathode. Cas negatif akan pergi dekat anode. Saya ulang takut kamu tersilap. Memang akan ramai yang tersilap. Cas positif akan pergi dekat cathode. Cas negatif akan pergi dekat anode. Kat mana kamu akan tersilap? Kamu akan tersilap bila kamu tengok gambar rajah bateri. Bila kamu tengok bateri, kamu tahu dah yang pendek ni cas negatif, yang panjang ni cas positif. Jadi kamu akan tertukar. Kamu akan berkata, oh ni positif ni sambung wayar pergi dekat sini, ni anode. So yang akan pergi dekat anode adalah cas positif. Dekat situlah kesilapan besar kamu nanti. Memang nampak macam senang je, tapi bila tengok dalam soalan nanti kamu akan hilap. Okay, tengok sini baik-baik Ini cas positif. Dekat bateri, cas positif. Simbol dia yang panjang, garisan panjang. Sambung dengan wayar pergi dekat elektrod. Dekat elektrod ni namanya anode. Tapi anode ni dia bukan terima ion yang bercas positif. Dekat anode ni dia terima ion yang bercas negatif. Lelaki, ni lelaki. Sambung penuh dengan lelaki kat sini. Takkanlah lelaki ni nak terima lelaki kan? Mesti dah cari perempuan.
usyawek. Jadi dia akan cari Br minus, cas yang berlawanan. Ni positif semua dalam ni. So dia akan cari negatif. Sama juga dekat sini. Ini semua orang perempuan, negatif. So nanti dia akan cari siapa? Dia akan cari lelaki. Lelaki cas positif. So cas positif semua akan pergi dekat cathode. Nama dia ni akan mengelirukan koma. Anode ni sebenarnya dekat terminal positif. Cathode ni dekat terminal negatif. Dekat cathode yang akan bergerak adalah cas positif. Saya buat tolak ni sebab apa? Sebab nak menunjukkan kat komen yang ini daripada terminal negatif. Terminal negatif ni akan menerima siapa? Akan menerima cas positif, cation. Barulah dia akan neutral. Cas positif dengan negatif, neutral. Positif dengan positif, tak boleh. Negatif dengan negatif, tak boleh. Dia mesti bertentangan. So, sebab tu dia akan dapat hasil yang bertentangan, hasil yang berbeza. Okay, kena jelas kat situ. Nanti kalau tengok soalan nanti lagi keliru. Okay. Baik. So, ada lagi 10 minit. Kita sampai berapa Dah setengah. 10 minit. 10 minit lagi. Okay, lagi setengah jam tu saya akan bagi latihan. Simple je latihan tu, tak susah. Okay. Saya pergi pada habis dekat cerita sini. Saya nak cerita pula pasal kedudukan. Ini 10 minit yang terakhir. Kedudukan ion dalam teori elektrokimia. Dah kenapa pula kena belajar benda ni? Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, kenapa kita kena tahu? Kamu kena tahu kedudukan ion ni kerana kita nak kenal pasti ion mana yang akan dinyah cas. Nyah cas. Apa maksud nyah cas? Cas tadi kita tahu ada dua, cas positif, cas negatif. Bila kita kata nyah, maksudnya dia tak akan ada cas. Contoh, saya ada H+. H yang bercas positif. Apabila kita nak nyah caskan H+ ni, dia akan berubah kepada gas hidrogen. Ini bukan gas hidrogen tau. Ini adalah ion, cas. Cas hidrogen yang bercas positif. Bila kita nyah caskan dia, hilanglah nyah cas dia, hilanglah cas positif tu, dia akan berubah kepada gas hidrogen. Hidrogen bahaya tau, meletup. Itu maksud nyah cas. Jadi sekarang kamu kena hafal. Ni tak ada cara lain, you have to hafal. Kamu kena hafal kedudukan ataupun apa kita panggil, kedudukan ion. Ion apa yang kita kena tahu sebenarnya? Okey, dia tak banyak. Tak banyak pun, sikit je. Sini saya tulis. Okey, ion-ion tersebut adalah A+, Na+, Ca2+, Mg2+. Sekejap. Siapa tu? Kenapa Zafran? Tak ada apa. Angkat tangan. A+, Na+, Ca2+, Mg2+. Lepas tu kita ada aluminium 3+, zinc 2+, Fe 2+, Sn 2+, Sn2+, Pb2+, H+, Cu2+, dengan Ag+. Inilah dia. Tak banyak kan? Sikit je. Ini semua cas positif. Sebenarnya, yang inilah benda-benda yang ada dalam bateri. Ion-ion yang biasa ada dalam proses elektrokimia. Semuanya adalah logam. Kita ada K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Zn2+, Fe2+,
SN2+, PB2+, H+, Cu2+, Ag+. Macam mana nak ngapel ni? Saya bagi contoh mudah. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Kalau nak Oh gitu. senang hafal. Kau tak payah hafal yang plus-plus ni, jangan risau. Sebab yang kena hafal plus-plus ni adalah budak kimia, budak yang ambil subjek kimia. Kalau untuk silibus sains kita, tak payah. Dia akan bagi, jangan risau, dia akan bagi. Cumanya kamu kena tahu kedudukan dia. Kedudukan dia adalah kalau nak kahwin. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. So hafal yang ni dulu. Kamu suka apa-apa ni? Sekejap saya besok. Ion ni tadi banyak-banyak ni. Cara nak hafal dia. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham. Kau nak letak H ni siapa-siapa tak kisahlah, Huda ke apa, siapa-siapalah, cukup aman. So huruf saya besarkan tu semuanya merujuk kepada ion yang ada K, Na, Ca, Mg, A, Z, Fe, S, P, H, U dan A. Susunan ni daripada atas ke bawah dia akan semakin mudah untuk dinyahtaskan. Lagi bawah kedudukan dia, kalau nak kahwin ni tadi, lagi bawah kedudukan dia lagi mudah untuk dinyahcaskan. So dalam soalan dia tak akan tanya kau kena senaraikan semua ni, tak. Dia akan tanya macam ni. Contoh, di antara ion Na+ dengan H+, Na+, dia akan keluarkan ada dua ion, iaitu Na+ dan juga H+. Pilih ion yang akan dinyahcas berdasarkan kedudukan siri elektrokimia. Jadi kamu hafal kalau nak kahwin ni nanti secara automatik, kan tadi saya dah cakap, lagi bawah kedudukan dia lagi mudah dia untuk dipilih untuk dinyahcas. Nyahcas maksudnya kita buang semua cas dia ni. Jadi di antara Na+ dengan H, kedudukan H lagi bawah daripada Na kalau ikut kedudukan ni. Bermaksud yang akan dipilih untuk dinyahcas adalah H+. Macam itulah ceritanya. Okey, kita stop sampai sini saja. Yang pertama kamu kena tahu, sorkan balik. Pertama kita belajar sini tadi. Dalam bab 6 ada dua jenis sel. Sel elektrolitik dengan sel kimia. Ini gambar rajah sel elektrolitik. Nanti cek balik, buka je Google, type je elektrolitik ataupun buku teks muka surat 178 rajah 6.1. Kemudian sel kimia muka surat 154 rajah 6.17. Dua sel dalam elektrokimia. Kemudian kamu kena belajar beza dia, perbezaan di antara sel elektrolitik dengan sel kimia, perubahan tenaga. Kemudian kita ada apa yang ada dalam sel elektrolitik. Dalam elektrolit ni ada dua cas. Satu cas yang positif, satu cas negatif. Cas positif tu kita panggil dia cation, cas negatif tu kita panggil dia anion. Sebagai contoh, kat sini saya ada asid hidroklorik terpisah kepada dua. Ada H+, ada Cl-. Yang plus tu nama dia cation, yang negatif tu nama anion. So cation tadi akan bergerak ke cathode, anion akan bergerak ke anode. Ingat balik cerita saya tadi. Kemudian yang last kali kamu belajar pasal kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kena hafal semua ni. Cara hafal, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Yang mana
lagi bawah kedudukan ion tu, dia semakin mudah untuk dinyahcas. Maksud nyahcas, kita buang semua cas positif ni tadi. So, contoh yang saya bagi, Na+ dengan H+, yang mana lagi mudah untuk dinyahcas, kita kena tengok kedudukan dia. Lagi bawah kedudukan dia, itu yang dia dipilih. So, antara Na+ dengan H+, H+ yang akan terpilih. Okey, nanti saya akan bagi contoh soalan. Nanti kamu tengoklah kat situ ya. Okay, lagi setengah jam ni. Okay, relax-relax dulu, pergi makan, sarapan, semua bagai. Okay. Itu saja kita punya sesi. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan sesi kita. Okay, kelas. Assalamualaikum.